Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, mungkin ada di antara anda yang jarang-jarang atau tidak pernah dengar mengenai kerjaya mengasah pisau. Kedengaran seperti tiada yang istimewa, tetapi tahukah anda bahawa kerjaya mengasah pisau ini sebenarnya sangat penting. Ini kerana pisau yang tajam mampu menghasilkan makanan yang berkualiti. Tapi kita bukan nak cakap pasal makanan, tapi kita akan bercakap mengenai kerjaya seorang sebagai pengasah pisau ini. Dan di talian video sekarang ini kita akan bersama dengan Encik Muhammad Fadli Abdullah yang merupakan seorang pengasah pisau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Fadli? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Encik Fadli. Ramai kan yang orang sebenarnya tak tahu, tak sedar mengenai kewujudan kerjaya sebagai pengasah pisau ni. Mungkin Encik Fadli boleh ceritakan kepada kami di Malaysia hari ini sedikitlah mengenai kerjaya Encik Fadli ni. Okey, untuk mengasah pisau ni sebenarnya dia memerlukan kesabaran dan kemahiran lah sebenarnya. Jadi bila kita ada satu kemahiran tu, kita boleh berbakti pada masyarakat lah. Dan untuk mengasah pisau ni, bagusnya kita dapat jimatkan perbelanjaan isi rumah. Kadang-kadang mereka suka beli pisau baru apabila tumpul. Dan masalah pakcik-pakcik dah tak kena marah dengan makcik-makcik sebab bukan semua pakcik-pakcik pandai asah pisau. Jadi kita menyediakan perkhidmatan ni memudahkan orang ramai lah. Lebih kurang macam tu lah. Betul, jadi memudahkanlah kepada sesiapa untuk mereka yang mungkin tak tahu nak mengasah pisau, ialah kita dapat menjimatkan kan daripada beli pisau yang baru, kita boleh gunakan pisau yang sedia ada. Baik, Encik Fadli, difahamkan Encik Fadli memulakan kerjaya sebagai pengasah pisau ni ketika tempoh PKP fasa pertama, betul? Betul. Saya mengasah pisau ni mula-mula lepas sekolah dah jadi hobi sebenarnya. Jadi bila saya dah buat kontrak dan ekonomi slow apa semua, kontrak pun dah tak ada, saya cubalah untuk buat asah bergerak punya. Jadi bila kita dah jalankan, Alhamdulillah lah ramai juga sambutan yang memuaskan lah. Jadi macam mana tu permulaan tu boleh orang kata tu pandai mengasah pisau, sebab tak semua orang ada kemahiran mengasah pisau ni? Oh, dia based on kita punya family. Ayah saya tukang sembelih. Jadi kita belajar daripada situlah mula-mula. Jadi bila kita tengok orang tua kita mengasah, kita pun lama-lama jadi minat dan kita cubalah. Sehingga kita berjayalah, pandailah juga mengasah. Dan lepas lama-lama kalau kita nak mengasah kat luar, kita tak boleh asah manual. Jadi saya buat satu mesin supaya mudah, cepat sikitlah untuk serve pada orang ramai. Jadi mesin-mesin yang saya buat, semua saya buat sendirilah. Jadi pernah tak masa nak mengasah pisau tu tiba-tiba terasah-asah tu tiba-tiba terkena pula tangan, luka? Oh, tu biasa. Sebab apa? Sebab kita first kali pegang pisau, biasa itu wajib lah. Dia macam kalau main api rasa panas, main pisau mesti ada luka juga. Mesti kena sikit, tak banyak sikit lah. Chef, tukang-tukang masak pun ada juga yang kena walaupun dia orang hari-hari pegang pisau. Betul. Okey, maknanya sebab kadang tak apa, teruskan. Yalah, kalau chef kita tengok dia orang asah-asah, ada yang chef juga hantar, lepas tu bila kita tanya feedback macam mana asahan kita, dia orang tunjuk gambar jari dah kena. Dah terkena sikit. So far maknanya tajam lah kalau dah terkena jari tu. Okey, maknanya setiap pekerjaan tu pastinya ada risiko. Jadi setakat ni sambutan daripada masyarakat bagaimana? Pelanggan bagaimana? Okey, dia tengok kawasan juga sebab kami start pukul 4 petang. Jadi kami tak boleh start pagi sebab semua orang pergi kerja. Kalau kami buat di Muar dulu, kami start pukul 10 pagi sebab dia berdekatan dengan kampung. Jadi orang kampung ni pergi berkebun. Tapi kalau orang belah-belah bandar sikit ni, dia tak pergi berkebun. Jadi kami start pukul 4 petang sampai 10 malam. So far daripada dia orang balik kerja tu, bila kita park tempat yang location strategik tu, dia orang tengok kita ada buat, ada yang berani tanya, ada yang tak tanya. Ada yang ingat mahal. Kami punya servis tak adalah mahal mana pun untuk asah pisau. Berapa harganya jadi tu? Harga dia bermula daripada RM1 seinci untuk pisau dapur. So kalau dia 5 inci, dia RM5. Dia ikut panjang dia dengan tebal dan kekerasan dia. Setakat ni paling mahal sekali lah berapa servis yang dikenakan tu?
dia nak kata paling mahal, dia tak ada istilah paling mahal. Dia kira kualiti dengan sebi yang kita buat tu. Contoh macam pisau dapur macam ni. Bila kita ukur dia lebih kurang dalam 6 inci RM6. Beli pisau macam ni, kalau jenama ni RM290. Tapi kalau dia punya asah baru RM6, rasa murah ke mahal macam tu. Jadi kalau ada pisau, katalah pisau murah sikit, RM8, tapi asah RM6. Ada orang rasa mahal. Tapi untuk pisau yang jenis murah, kami punya harga bawah daripada RM1 seinci. Ada yang 80 sen, ada yang 70 sen. Bergantung pada tebal dia dengan kekerasan dia. Dan juga kualiti lah. Dan jadi difahamkan selain daripada mengasah pisau tu, ada juga servis untuk mengilatkan pisau ya? Betul. Untuk mengilatkan pisau ni memang ambil masa sikit lah. Sebab kebanyakan pisau-pisau yang diorang nak kilatkan, lebih-lebih kurang pisau macam ni lah. Ni biasa masa korban kita pakai lah untuk sembelih dan melapah. Jadi pisau ni dia jarang guna, tapi bila nak guna tu dia nak perform yang tinggi. Jadi bila polish tu kita polish dah kilat semua, bila kita dah buat kerja tu kita senang nak cuci. Dia lambat lah sikit berkarat, maknanya kita nak jaga dia senang bila dah polish tu. Kalau pisau-pisau dapur ni dia tak main macam korban tu, daging-daging lembu tu. Nak basuh pun dia senang pisau dapur ni. Potong-potong sayur je kan. Jadi mungkin ada tips yang Encik Fadli boleh kongsikan kepada kami semua bagaimana untuk mengelakkan pisau daripada berkarat. Sebab kadang-kadang kan kalau kita menggunakan pisau yang mungkin kualitinya rendah, harganya murah, cepat sikit rosak, cepat sikit berkarat. Tapi dalam masa yang sama kita nak guna pisau tu untuk jangka masa yang panjang. Mungkin ada tips yang boleh Encik Fadli kongsikan. Okey, untuk mengelakkan pisau daripada berkarat ni, tapi untuk mengelakkan daripada pisau berkarat, biasanya lepas kita guna, kita terus cuci dan keringkan dia lah. Penyebab faktor utama dia kadang-kadang darah, lepas tu air. Tapi kebanyakan pisau sekarang semua stainless steel, jadi dia memang susah karat lah. Cumanya pisau jenis yang kalau kita tempah macam yang ni, kita akan tempah pada tukang pisau, dia punya spek dia lain. Dia gunakan high carbon. Jadi high carbon ni dia keras dan bagus, tapi cumanya karat kita nak jaga. Jadi kalau parang-parang macam ni, biasanya dia orang akan letak minyak lah. Minyak, kita bubur dalam dia minyak sikit, bagi dia tak nak karat bersih-bersih kilat ni. Jadi kita sapu minyak-minyak kat sini. Tapi selalunya saya pakai Vaseline. Sebab Vaseline ni pure oil, dia punya sama dengan minyak biasa, cumanya dia spek dia tahan. Cuma dia tak bergerak. Kalau kita letak Vaseline tu dekat pisau tu, macam tu lah berapa lama pun. Okey, baik. Mungkin dia boleh tahan 2-3 tahun macam tu. Kalau kita kerap mengasah pisau, adakah itu akan kata orang tu menurunkan kualiti pisau yang kita ada tu? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Bila kita kerap mengasah pisau ni, dia macam ni. Okey, kalau kita tengok pisau, dia bukannya semua sama besar. Jadi bila di hujung dia ada bevel, kita panggil bevel di hujung ni. So kebanyakan pisau yang dah tumpul, disebabkan bevel ni dah start membulat. Maksudnya dia dah kasar di sini. Jadi bila kita asah, kita akan buat balik bevel baru, dan kemudian kita tak perlu asah selalu. Apa yang perlu kita buat ialah kita jaga dia punya ketajaman tu, jangan letak bersepah-sepah lah. So biasanya penjagaan yang paling penting. Jadi kita kat dapur tu kadang-kadang letak dekat sinki, campak, letak dengan sudu. Kita kena letak pada tempat dia. Kalau letak dalam laci pun kita tak boleh campur dengan sudu-sudu. So kalau pisau-pisau ni better kita letak dia tempat khas. Jangan dia bagi dia berlaga-laga mata ni dengan pisau-pisau lain. Okey. Itu yang paling penting. Itu sebabnya pentingnya untuk kita letakkan pisau. Kadang-kadang kan kalau kita beli pisau, dia ada tempat letak khas untuk pisau. Okey. Jadi kepada sesiapa lah yang mungkin nak mengasah pisau dengan Encik Fadli, bagaimana nak mencari, nak menghubungi Encik Fadli, mungkin boleh kongsikan kepada kami. Okey, kami buat saya punya bengkel di Jalan Ken 3, berdekatan dengan Mindef dengan UTM Semarak. Okey, untuk datang ke bengkel boleh call dulu. Boleh call dulu sebab kami di bengkel start daripada pukul 10 sampai pukul 2 petang. Pukul 4 petang kami akan mula bergerak di kawasan sekitar Lembah Kelang lah. Jadi kami update kami punya status lokasi terkini di Facebook page kami, Salah Sharpening Service. Dan untuk Instagram kita update di Salah_Sharp.
Jadi siapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan kami boleh call dulu ataupun WhatsApp kami. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Fadli kerana sudi berkongsi pengetahuan mengenai asal pisau bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey, baik, itu dia Terima tadi kasih. Encik Muhammad Fadli Abdullah yang merupakan seorang peniaga yang menjalankan perniagaan mengasah pisau. Pastinya anda mendapat sedikit inspirasi daripada cerita Encik Fadli mengenai bagaimana permulaan kerjaya mengasah pisau. Lebih-lebih lagi sekarang kita masih berdepan dengan situasi pasca pandemik COVID-19. Mungkin ini boleh dijadikan sebagai kerjaya alternatif untuk anda yang mempunyai kemahiran mengasah pisau.